discussion. That's why this is called. Beberapa perubahan besar ekonomi berlaku dalam sektor perindustrian utama semasa pandemik yang tidak hanya mempunyai kepentingan dan fokus kepada global, bahkan turut relevan kepada negara Brunei Darussalam. Dalam ucap tama pada Town Hall Forum atau Forum Dialog Awam mengenai peluang-peluang pasca pandemik bagi PKS di negara Brunei Darussalam, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyatakan sektor yang juga penting termasuk sektor pelancongan, makanan, kesihatan, pendidikan dan perdagangan digital. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga menggariskan ketidakseimbangan atau gangguan yang dikenal pasti sebagai satu ancaman dan juga peluang besar. Justru cabaran juga merupakan peluang baharu bagi perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan dan mengembangkan serta mengekalkan perniagaan masing-masing. For post-pandemic recovery, companies must focus on addressing the gaps caused by the crisis, at the same time taking on board the growing awareness amongst consumers on now more important global topics such as environment, sustainability, health and welfare issues. Forum yang merupakan sebahagian daripada program Transform 2022, Forum Asia Inc. ini diteruskan dengan 2 sesi perbincangan oleh beberapa ahli panel yang terdiri daripada pengasas perniagaan dan tokoh terkemuka dari dalam dan luar negara. Forum diadakan di salah sebuah hotel di Ibu Negara. The idea of financial inclusion, access to finance. Di bawah tema ASEAN ACT, Address Challenges Together, Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN AEM kali ke-54 menekankan semula komitmen ASEAN terhadap integrasi ekonomi serantau di tengah-tengah cabaran yang disebabkan oleh pandemik yang berterusan dan peningkatan ketegangan geopolitik. Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN mengambil maklum bahawa ekonomi ASEAN telah meningkat sebanyak 3.4% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan dalam penggunaan, pelaburan dan perdagangan. Para menteri yakin bahawa pertumbuhan ekonomi ASEAN akan terus berkembang pada tahun 2022 dan 2023 dengan jangkaan pertumbuhan masing-masing pada kadar 5% dan 5.2%. Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan diadakan di Siem Reap, Kemboja. Mewakili negara Brunei Darussalam, Dr. Hajah Maifaizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat-mesyuarat berkenaan yang telah dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Pan Sorasak, Menteri Perdagangan Kemboja, termasuk mesyuarat AEM, Majlis Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN AFTA kali ke-36, mesyuarat AEM, Majlis Kawasan Pelaburan ASEAN AIA kali ke-25, konsultasi AEM Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN, ASEAN BAC, mesyuarat AEM ke-54, mesyuarat AEM Ketua Pengarah Pertubuhan Harta Intelek Sedunia WIPO dan mesyuarat Menteri-Menteri The Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP kali pertama serta beberapa mesyuarat konsultasi AEM bersama rakan-rakan dialog seperti Australia, Kanada, China, Kesatuan Eropah, Hong Kong, China, India, Jepun, Korea, New Zealand, Rusia dan Amerika Syarikat. Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN juga telah membuat kunjung hormat kepada Perdana Menteri Kemboja, Tuan Yang Terutama Hun Sen. Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam akan sentiasa menyokong stesen-stesen minyak dalam sama-sama meningkatkan tahap keselamatan dan melaksanakan pemantauan berterusan. Perkara tersebut ditekankan oleh Setiausaha Tetap Tenaga Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini semasa Majlis Hari Juara Servis di Tarindak di Seni. Awang Haji Azhar bin Haji Yahya selaku Pengarah Urusan Sementara Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam berkata,
Selain pemantauan berjadual ke stesen-stesen minyak di negara ini, syarikat pemasaran Brunei Shell BSM juga akan memastikan stesen minyak mempunyai piawaian keselamatan yang tinggi bagi menjamin keselamatan pekerja dan khasnya orang ramai. Haji Ibrahim dari syarikat. Bank Baiduri menerima anugerah Domestic Retail Bank of the Year for Brunei semasa anugerah ASEAN Banking and Finance Retail Banking 2022 untuk kali ke-10 berturut-turut. Manakala Baiduri Finance buat julung kalinya menerima anugerah Finance Company of Year for Brunei, menurut ASEAN Banking and Finance, Bank Baiduri menerima anugerah tersebut bagi keberkesanan penggunaan pendigitalan untuk mengukuhkan keupayaan dan komitmen perkhidmatan bank tersebut dalam meningkatkan perbankan pelanggannya. Sementara itu, Baiduri Finance telah menunjukkan kedayatahanan dan pendekatan proaktif untuk menyokong syarikat-syarikat dan individu-individu yang terjejas melalui penyelesaian inovatif. Mendidik pemandu berhemah, moto sekolah memandu Redza yang sudah beroperasi sejak 3 dekad yang lalu. Diasaskan oleh Dayang Hajah Khamsiah binti Adnan pada tahun 1987. Perniagaan tersebut bermula atas suntikan semangat beliau semasa belajar memandu untuk mengambil lesen. Sekolah memandu Redza masih bertahan sampai ke hari ini meskipun menghadapi persaingan dengan sekolah-sekolah memandu yang lain di negara ini. Reza tim jurulatih Reza. Jadi di Reza ada termasuk saya selaku pengurus ada 10 orang. Seorang atau memang khas untuk kenderaan berat. Jadi seorang macam fokus macam untuk kelas 1B, yang lain itu kelas 3. Alhamdulillah pada tahun 1999 dianugerahkan anugerah Sekolah Memandu Cemerlang. Sekolah Memandu Redza mengendalikan kursus latihan memandu secara teori dan amali. Kadar bayaran bagi latihan memandu kelas 3 mempunyai 3 fasa, iaitu fasa pertama, latihan teori mempelajari kod undang-undang jalan raya dan ianya mempunyai 3 sesi kelas teori dan ujian bertulis sekali berjumlah RM130. Sementara itu, fasa kedua latihan memandu minimum 15 jam, deposit bayaran 10 jam berjumlah RM150 dan tambahan jam pembelajaran praktikal memandu adalah RM15 sejam. Manakala pada fasa ketiga diminta untuk menyediakan RM160 untuk sewa kereta, insuran serta bayaran untuk menempah tarikh ujian. Sekolah memandu berkenaan juga mengendalikan kursus latihan bagi motosikal berjumlah RM300 bagi orang yang tidak mempunyai pengalaman menunggang motosikal dan RM200 bagi orang yang sudah mempunyai pengalaman. Semasa COVID-19 itu, cabaran yang dihadapi adalah transition daripada membukakan physical class ke online class satulah. Jadi dari segi pendaftaran, dari segi mengendalikan kelas teori itu kan, we had to settle in memakai Zoom itulah juga, seperti mana sekolah-sekolah awam pun menggunakan Zoom pada waktu itu. Proses pendaftaran pun masa ni alhamdulillah COVID pun ni orang masa ni dalam fasa endemik sudah kan, jadi pendaftaran pun berbalik macam dulu secara fizikal, and then kami masih stay with online classes sebab banyak yang prefer online classes ni dari physical class. Mungkin ramai orang cuba mengelak atau tidak mahu mengambil resiko terhadap apapun tindakan atau keputusan.
tetapi berbeza pula dengan kisah seorang pengusaha tempatan yang berani mengambil resiko demi menjadi pengusaha berjaya. Don't share your goals, but prove by action, antara kata-kata keramat yang dipegang oleh Pengiran Muhammad Fakrullah bin Pengiran Haji Hamdillah dalam meneruskan kelangsungan syarikat percetakannya Augie Printing. Walaupun mempunyai latar belakang dalam bidang perguruan, namun ia tidak menghalangnya untuk menjadi usahawan. Dengan berbekalkan kemahiran rekaan dan perniagaan, Pengiran Muhammad Fakrullah memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mempromosi perusahaannya. Sebagai usahawan, there is no profit if there is no risk. Jadi, nada keuntungan kalau nada risiko, mau nak mau rujuh saja dulu. So, for the young generation, rujuh saja. Cuba, jangan takut salah, sikit-sikit tu lama-lama jadi bukit. Sebagai pengusaha muda, Pengiran Muhammad Fakrullah begitu menitik beratkan pembangunan sumber tenaga manusia bagi meningkatkan lagi produktiviti dan kualiti perusahaannya. Justru beliau sentiasa menggalakkan para pekerjanya yang terdiri daripada anak-anak tempatan untuk menjalani latihan dan kursus. Saya bertuah mendapat pasukan yang kuat masa ni, tapi dulu pun payah. Tenaga manusia ni payahkan di-develop lah. Tapi alhamdulillah ada ramai yang keluar, ramai yang masuk, tapi yang 6 orang di sini ni paling kuat lah masa ni, alhamdulillah. Walaupun pelbagai cabaran dihadapi, namun pengusaha tempatan ini tetap yakin pekerja yang produktif dapat membantu memastikan kelangsungan perusahaannya sekaligus mencapai impiannya untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan.